Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak membicarakan mengenai seorang tokoh Laksmana wanita yang hebat yang pernah muncul di kawasan Nusantara ataupun lebih tepat di Aceh Darussalam. Wanita tersebut, Laksmana tersebut bernama Kumalahayati binti Laksmana Mahmud Shah binti Laksmana Muhammad Said Shah. Laksmana Muhammad Said Shah merupakan adik kepada Sultan Salahuddin Shah yang memerintah Aceh pada tahun 1530 sehingga 1539. Jadi Laksmana Kumalahayati ini seorang wanita yang juga merupakan keturunan Diraja Aceh. Tetapi walaupun dia seorang wanita, dia telah berjuang berhabis-habisan dalam menentang kedatangan Portugis dan juga kedatangan Belanda yang cuba menguasai Aceh pada waktu itu. Kumalahayati ini mendapat pendidikan ketenteraan disebabkan ayah dia dan datuk dia adalah seorang Laksmana. Jadi dalam diri dia, dalam tubuh dia tu, dalam darah dia tu memang kental dengan semangat kepahlawanan. Sehingga beliau ini telah diangkat sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Jokowi kerana sumbangan dia cukup besar dalam mempertahankan Aceh daripada serangan penjajah. Dan kenapa negara kita tak ada pejuang nasional sebagaimana Indonesia, saya rasa agak terkilan lah. Sepatutnya kita banyak tokoh-tokoh pejuang yang cuba, pejuang-pejuang yang cuba membebaskan diri, yang menentang campur tangan penjajah terutamanya British, seperti Tok Janggut, Datuk Maharaja Lela dan sebagainya, Datuk Bahaman, Mak Kilau dan sebagainya, banyak sangat. Tapi kita tidak mengangkat mereka sebagai pahlawan Indonesia, pahlawan nasional. Saya agak terkilan lah. Sepatutnya kita ada juga, bukan nak tiru Indonesia, bukan, tapi sebagai satu cara menghargai jasa mereka dan sebagai satu cara juga untuk kita menyemai semangat nasionalisme dalam masyarakat ataupun dalam kalangan rakyat Malaysia ini. Dan sebenarnya saya jumpa mengenai Kumalahayati ni apabila saya menulis satu manuskrip mengenai sejarah Eropah. Jadi antara manuskrip itu membincangkan mengenai kedatangan Barat di Nusantara. Jadi saya jumpa mengenai Laksmana Kumalahayati. Memang apabila baca sejarah dia, walaupun ringkas, agak meremang bulu roma. Okey, dan kebanyakan sejarah ni, bila kita baca buku sejarah ni, kebanyakan kita bermain dengan perasaan. Ada perasaan yang suka, ada perasaan marah, ada perasaan benci, dan ada perasaan sedih. Dan Kumalahayati ni, walaupun dia seorang pejuang, bila baca kisah dia, saya rasa agak sedih juga. Kerana, bukan sedih lah, saya rasa macam sebab, bukan sedih, tapi rasa sebab kerana keberanian dia dalam memperjuangkan kemerdekaan atau memperjuangkan kedaulatan Kesultanan Aceh pada waktu itu. Dan kita tahu memang Aceh ni sebuah wilayah yang cukup kental dalam menentang penjajahan. Walaupun kita tengok negeri Melaka dan beberapa tempat di Nusantara ni telah ditawan oleh penjajah seperti Portugis dan Belanda, tapi Aceh terus bergelut untuk mengekalkan kemerdekaan dia. Ini hebatnya orang Aceh lah. Dan kita memang kalau di Malaysia ni, kalau sebut Aceh dan juga Turki Ottomania, kita akan memberi gambaran yang cukup baik. Bukan tak ada yang buruk, ada. Tetapi bila sebut dua kerajaan ini, kita menganggap dia sebagai satu benda yang suci. Gitulah. Turki Ottomania ada Aceh. Memang kalau sejarah dia, kita akan bincang mengenai sejarah yang baik-baik saja. Sampai tak tu betapa pentingnya ataupun betapa mekarnya nama Aceh dalam kalangan orang Malaysia. Okey, berbalik kepada Kumalahayati, disebabkan dia ni keturunan diraja, jadi dia mendapat pendidikan di Pusat Pendidikan Tentera Aceh. Okey, dekat sini dikatakan beliau telah berjumpa dengan suami dia, bakal suami dia, kemudian dia berkahwin, dan mereka ini kedua-duanya adalah pahlawan yang hebat. Okey, suami Kumalahayati ni telah menyertai ekspedisi berperang dengan orang-orang Portugis dekat Teluk Aru sehingga menyebabkan kematian beliau lah. Jadi beliau ni insya-Allah mati syahid dalam menentang penjajah Portugis pada waktu itu. Dan apabila suami dia meninggal, Kumalahayati telah menjadi janda. Walaupun menjadi janda, dia tidak berhenti dekat situ, bahkan dia telah memimpin
golongan-golongan janda ni, janda-janda yang kematian suami dalam perang ni, dia telah memimpin mereka dan membentuk satu angkatan tentera dalam kalangan mereka yang dipanggil sebagai Inong Balai. Okey, Inong Balai ni ataupun saya tak pasti sebutan betul dia, tapi ejak dia Inong Balai, ataupun kita sebut juga sebagai Armada Perempuan Janda. Okey, walaupun janda, mereka ini juga sangat hebat. Dan pengkalan, dia ada pengkalan tentera dia sendiri, iaitu di Teluk Lamreh, Krueng Raya, Aceh. Ada lebih kurang 100 buah kapal. Okey, ada kapal ataupun perahu perang lah. Okey, yang dimiliki oleh kumpulan Inong Balai ini, dengan kapasiti tentera dia lebih kurang 400 hingga 500 orang. Sangat banyak, sangat ramai. Jadi 400-500 orang janda yang kematian suami dalam perang itu menunjukkan bahawa Aceh ni memang golongan ataupun memang wilayah yang betul-betul mempertahankan kedaulatan dia. Memang wilayah yang akan berperang jika kedaulatan dia tergugat. Okey, jadi Kumalah Hayati ni telah membangunkan benteng yang dia namakan sebagai Benteng Inong Balai ataupun Benteng Pasukan Janda ini. Jadi daripada situ dia telah menduduki jawatan tertinggi dalam Angkatan Laut Aceh, iaitu Laksmana. Okey, dia digelar sebagai Laksmana dan saya rasa tak ada Laksmana perempuan pada waktu itu melainkan Laksmana Kumalah Hayati sahaja. Okey, jadi Kumalah Hayati ni suami dia telah meninggal semasa berperang dengan Portugis, dan Kumalah Hayati sendiri pernah berperang. Dia telah memimpin pasukan Inong Balai, telah berperang dengan Jawa yang dipimpin Dia telah berperang dengan pasukan Belanda yang pada waktu itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Okey, Cornelis ni dia sebenarnya dia adik-beradik, dia ada 2 orang adik-beradik daripada Belanda. Dan dia sebenarnya adalah wakil syarikat dagang. Okey, dia pernah pergi ke Portugis, kemudian dia curi carta peta mengenai wilayah-wilayah dekat dunia luar Eropah. Jadi daripada situ menggunakan peta tersebut, okey, dia pun menjelajah keluar daripada negara Belanda dan antara tempat yang dia datang adalah ke negara Indonesia lah. Okey, jadi geng-geng Cornelis ni telah tiba di Aceh pada tahun 1599 dan dia telah menyebabkan berlakunya perang. Okey, perang dengan Inong Balai ni, geng-geng Inong Balai ni cukup berani berperang dengan golongan Belanda, dengan orang Belanda, dan Cornelis tu sendiri, Cornelis de Houtman itu sendiri telah terbunuh dalam peperangan dengan Inong Balai pada 11 September 1599, dipercayai mati ditikam oleh Kumalah Hayati. Okey, keberanian Kumalah Hayati ni dan juga pembunuhan Cornelis ni telah menjadikan nama beliau cukup terkenal pada waktu itu, dan dengan keberanian itu dia telah diberikan gelaran Laksmana, iaitu antara Laksmana wanita terawal di Nusantara dan mungkin juga di peringkat dunia. Jadi nama beliau ni gah sehingga menyebabkan ramai penjajah-penjajah lain yang takut. Antaranya British sendiri. Okey, British sendiri takut untuk berperang dengan Aceh pada waktu itu, sehingga kan apabila dia ingin merintis jalan perdagangan dengan Jawa, maka dia telah bertemu dengan Aceh. Okey, kali ini British tidak berperang dengan Aceh. Dia menggunakan jalan damai, menggunakan perjanjian, menggunakan perundingan. Okey, di mana pada tahun 1602 Ratu Elizabeth, pada waktu itu telah menghantar James Lancaster untuk berunding dengan Aceh bagi memudahkan urusan perdagangan dia di kawasan Nusantara. Okey, jadi pada waktu itu British memang tak mahu mengacau Aceh dan dia berharap Aceh juga tidak mengganggu urusan perdagangan dia di kawasan Nusantara. Jadi seterusnya, walaupun begitu, berlaku juga pertempuran antara Aceh dengan penjajah barat lain, antaranya dengan Portugis. Okey, contohnya adalah pertempuran antara kumpulan Inong Balai yang dipimpin oleh Kumalah Hayati dengan armada Portugis, yang dipimpin oleh Alfonso de Castro
yang menyebabkan kematian beliau. Okey, jadi jasad beliau telah dikebumikan di Kampung Lamreh, Kuing Raya dekat Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Okey, disebabkan jasa dia cukup besar dalam sejarah Aceh dan juga sebagai contoh keberanian untuk pemuda-pemuda pada zaman kini, maka dia telah diberi gelaran sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Jokowi pada tahun 2017. Saya harap perkongsian ringkas ini memberi manfaat kepada kita untuk memahami mengenai sejarah Nusantara.